Yang Bertuah. Ini berlarutan lama dan ada yang bangkitkan dalam perbahasan di Dewan Rakyat juga mengapa kita pilih untuk memberikan peruntukan yang tinggi di Sabah dan Sarawak. Saya telah jelaskan bahawa pertama kita terikat dengan janji Perjanjian Malaysia 1963. Kedua, beberapa daerah terutama pedalaman dan terpencil di Sabah Sarawak itu keadaannya itu sangat terkebelakang ketimbang kemajuan di negeri-negeri di Semenanjung. Maka oleh itu peruntukan pembangunan saja, ya. Pembangunan Sarawak meningkat kepada 5.8 bilion ringgit dan pembangunan Sabah 6.6 bilion ringgit. Dan tidak adil untuk dibandingkan dengan peruntukan negeri-negeri di Semenanjung kerana keluasan dan permasalahan dari segi praktiknya. Seperti mana yang saya sebut, kadar pemberian khas di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan untuk Sarawak dan Sabah. Itu ke Sarawak sejak tahun 1969 diberikan 16 juta ringgit sahaja dan tidak berubah. Jadi bila diteliti semula keadaan sedemikian, walaupun di Sabah dinaikkan ke 125 juta, maka saya berunding dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak, sementara diperinci, dicerakin beberapa kaedah detail sebagai interim, kita beri daripada 16 juta ringgit kepada 300 juta ringgit untuk Sarawak dan 300 juta ringgit untuk Sabah. Dan bagi Ahli Berhormat harus lihat konteks ini. Konteks ini adalah konteks perakuan yang dimeterai dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ini bukan perkara baru tetapi tidak dilaksanakan ataupun dilaksanakan secara kecil dahulu yang menimbulkan keresahan. Begitu juga undang-undang lembaga dasar hasil dalam negeri yang telah diluluskan di Dewan Rakyat takluk kepada keputusan Yang Berhormat Dewan Negara, iaitu pindaan bagi membolehkan wakil Sabah dan Sarawak dalam lembaga pengarah LHDN. Perkara ini nampak tidak terlalu besar, tetapi sukar saya menjawab mengapa perkara ini tidak dilakukan. Sebab itu saya dah minta Timbalan Perdana Menteri kedua untuk mempengusikan mesyuarat dan menyelesaikan dalam keadaan segera hal-hal yang boleh kita lakukan. Selain itu, kita telah bersetuju untuk terus mengadakan perbincangan dengan kedua-dua kerajaan negeri dan hal-hal yang boleh kita pindahkan seperti mana kuasa kawal selia bekalan elektrik. Kalau ikut Perjanjian Malaysia, itu kuasa negeri. Tetapi untuk Sabah belum. Ada pertimbangannya. Pertama, kerana urusan keuangan memerlukan peruntukan kerajaan persekutuan dan keduanya kekuatan pengurus dan pegawai. Di Sarawak nampak lebih bersedia, maka telah dipindahkan lama, tapi untuk di Sabah kita luluskan kuasa kawal selia bekalan elektrik berkuat kuasa 3 Januari 2024 untuk Sabah. Tan Sri Yang Bertuah, saya tekankan perkara ini kerana mengelakkan daripada pandangan negatif seolah-olah ada pertimbangan khusus untuk Sabah Sarawak. Dia tidak ada pertimbangan khusus. Pertimbangannya pertamanya pertimbangan nasional, pertimbangan pembangunan dan ketiganya terikat dengan Perjanjian Malaysia 1963.